Didik TV KPM. Bercakap tentang media sosial, saya percaya Cikgu Kala dah bersedia untuk terangkan kepada murid-murid apakah kesalahannya jika anda menyebar maklumat yang tidak sahih. Silakan Cikgu Kala. Ya, terima kasih Yuyu. Kita akan teruskan. Selamat kembali. Kita akan teruskan. Okey, kita lihat sekarang ya, tajuk yang saya nak bincangkan di sini ialah apakah langkah-langkah ya sebelum kita menyebarkan sesuatu siaran ya, gambar foto ataupun bahan ya ke mana-mana media. Tak kiralah WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook ke dan sebagainya. Selalunya kalau kita nak sebarkan di surat khabar, kita tak boleh sebarkan sebab surat khabar memang akan menyemak kesahihan berita tersebut. Okey. Baiklah. Langkah pertama ialah baca. BACA. Baca maksudnya jika kita membaca sesuatu bahan yang menarik dan katakan kita bercadang nak berkongsi dengan orang lain. Kadang-kadang kita baca cerita yang baik, kan kita nak berkongsi. Langkah yang kedua ialah kita kena semak dahulu. Semak dahulu, ambil masa untuk menyemak kesahihan dan fakta berkaitan dengan berita tersebut. Contohnya macam kita katakan pakej percutian ke sesebuah negara ya. Selalunya katakan harganya mahal dalam puluh-puluh ribu. Tiba-tiba pakej itu sangat murah. Macam RM1,000. So kita nak pastikan kita perlu semak dahulu. Bagaimana kita nak semak dahulu? Kita kena telefon pihak yang berkaitan, betulkah cerita ini? Kalau kita rasa was-was, kita tak boleh sebarkan dekat rakan-rakan sebab apabila kita sebarkan perkara ini dan mereka sebarkan, benda itu menjadi meluas. Bila meluas, berita yang salah menjadi meluas, imej negara kita sendiri akan rosak ya. Sebab orang akan kata, kenapa rakyat di negara ini suka menyebarkan berita yang tidak pasti, betul tak? Tidak pasti kita kongsi, betul? Baiklah. Dan seterusnya langkah yang berikutnya ialah langkah yang ketiga, iaitu kita perlu sebarkan hanya bila dah dapat kepastian. Dah pasti, saya dah telefon kepada orang yang berkenaan, dia kata memang puan, kita memang ada pakej ini kerana kita dapat diskaun daripada mana-mana pihak ataupun kerana musim PKP ke apa, kita memberikan diskaun untuk menggalakkan orang melancong ke luar negara. Ini adalah nombor kami, nombor lesen. Selalunya kalau peniaga dia berikan nombor lesen. Ini nombor lesen kami, puan boleh semak dengan kementerian yang berkaitan dan kalau puan puas hati barulah puan boleh teruskan dengan aktiviti menempah percutian ini. So kita selalu buat. Saya pun kalau dekat katakan Facebook selalu ada pakej pelancongan ke beberapa negara lah di dunia. Dan oleh kerana saya memang suka melancong ya, saya memang suka melancong. Jadi kita tak mahu ya kita ditipu dengan kita membayar duit wang kita dan tiba-tiba hilang. Saya rasa kita ada juga terbaca kan dekat surat khabar bagaimana orang yang buat catering makanan dan sebagainya tiba-tiba pada hari perkahwinan makanan tak sampai. Okey, semua tetamu tunggu tak ada makanan. So ini semua yang kita kata jangan sebarkan. Kalau kita pasti orang yang catering itu tak baik, kita janganlah sebarkan kepada rakan-rakan kita. Dan itulah kita kata langkah yang ketiga, bila kita sebar, kita dah dapatkan kepastian, barulah kita sebarkan untuk manfaat orang lain. Bukan kita kata tak boleh kongsi, boleh kongsi untuk kebaikan. Contohnya kalau kita dapat murid-murid ramai yang tak tahu tentang bantuan awal persekolahan dan sebagainya, kalau kawan-kawan berkongsi, macam kerajaan dan sebagainya, kita ada memberikan imbuhan-imbuhan ya kepada grup-grup, kumpulan-kumpulan yang berpendapatan sebegini, mungkin mereka tak tahu. Kalau tak tahu, kita sebarkan berita ini untuk kebaikan orang lain. Tak ada masalah. Sebab kalau orang lain boleh mendapat manfaat dan benda itu memang berita yang benar, memang tidak salah. Betul. Janganlah pula bila kita dapat satu berita, kita kata, buat apa saya nak kongsi dengan orang lain. Kan? Itu tak baik, betul atau tidak? Dan cikgu, murid-murid perlu tahu juga kerana skamer ni ada di kalangan mereka yang profesional dan menggunakan teknik yang seolah-olah benar sehingga ramai mangsa terpedaya, cikgu. Ya, betul. Terutamanya yang selalu kita baca dekat surat khabar ialah penghantaran barangan. Kita berkenalan dengan seseorang dalam talian dekat online dan dia menjadi kawan kita dan dia kata dia nak hantar barang, kita pun bayar. Bukan sikit ya, sampai juta-juta ada orang hilang ya wang dalam scam ini ya. Itu dia, kita perlu mengambil 3 langkah yang amat penting, iaitu baca, semak, dah sahih baru sebarkan. Baik, seterusnya cikgu.
Dipersilakan. Ya. So kita tahu ya, dengan 3 langkah ini barulah kita pastikan berita itu benar, baru kita sebarkan ya. Banyak masalah yang berlaku jika kita menyebarkan berita palsu ya. Sebenarnya dari segi perundangan pun kita tidak boleh menyebarkan berita palsu. Kadang-kadang kita trigger finger, kita seronok-seronok kita sebarkan sesuatu berita. Sebenarnya sangat berbahaya ya. Mungkin saya rasa ada murid saya telah menjadi maklumat apa kesan sekiranya kita menyebarkan berita palsu. Kritika, cuba bacakan apa kesan dia. Cikgu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia memberi amaran kepada orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial kerana ianya adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika didapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Itu cikgu. Wah, tengok tu bahaya ya. Kamu lihat ya murid-murid, berapa nilai RM50,000 tu? Siapa boleh beri cikgu pandangan? Berapakah nilai RM50,000? Apa yang kita boleh beli dengan wang RM50,000? Ya, Prici. Apa maksud RM50,000? Kita boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey. Dengan RM50,000 kita boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara, boleh mengurangkan beban ibu bapa kita. Kalau Wishwa ada RM50,000, apa Wishwa akan buat? Beli kereta, cikgu. Wah. Wah. Lesen dah ada ke, Wishwa? Lesen memandu dah ada ke? Tak perlu, cikgu. Tak apa. Okey, so Wishwa akan beli kereta. Okey, Loshini, apa kamu akan buat kalau ada RM50,000? Saya bantu untuk anak-anak yatim. Aduh, berjiwa kebajikan ya, cikgu. Baguslah, ini murid moral ya. Betul. Okey, so kamu lihat ya, wang RM50,000 itu sangat bermakna dan juga berharga kepada kita ya, terutamanya daripada kumpulan-kumpulan yang tidak mempunyai pendapatan dan perlu lanjutkan pelajaran. Yang paling teruk tu kita lihat penjara lebih setahun. Lebih daripada setahun tu kita pun tak pasti berapa tahun kita boleh duduk di penjara semata-mata kerana kita suka-suka menyebarkan berita palsu. Rasanya mengapa ya kita tak boleh sebarkan berita palsu suka-suka ya? Kerana boleh menjejaskan orang lain. Betul, kalau cikgu. kita sebarkan satu cerita tentang seorang tokoh ataupun sebagainya, okey, tokoh tersebut akan terjejas, nama tokoh tersebut akan terjejas. Dan kalau tokoh tersebut seorang yang ternama contohnya, kita boleh didakwa. Kalau didakwa kita di mahkamah, lagi banyak masalah. Betul, Kena cikgu. masuk penjara, keluar penjara, masuk mahkamah, keluar mahkamah. Memang akan menjadi isu yang sangat isu yang besar ya, terutamanya kalau kita pelajar, seorang murid sekolah ataupun mahasiswa universiti, kita perlu berhati-hati ya. Jangan kita seronok-seronok suka menyebarkan sebab kita nak jadi first person untuk hantar sesuatu berita ya. Jadi mungkin kita ada Wishwa nak berkongsi apa-apa tentang cerita ini, Wishwa? Cikgu, saya akan cakap cara mengenal pasti berita palsu. Ya. Terdapat banyak cara untuk mengenal pasti berita berikut adalah palsu atau tidak. Ya. Antaranya ialah mengetahui sumbernya. Kita wajarlah memastikan penulis berita dapat dipercayai dan tiada rekod berbohong. Betul. Selain itu, kita hendak membaca keseluruhannya berita tersebut. Pastikan anda membaca dan memahami keseluruhan berita tersebut kerana kadang-kadang tajuk utama ialah taktik untuk menarik pembaca dengan isu-isu palsu. Seterusnya, kita perlulah bandingkan dengan sumber lain. Kita dapat mengenali sama ada berita yang sama dilaporkan oleh sumber yang dipercayai. Juga terdapat cara lain untuk membanding sumber, iaitu membandingkan tarikh berita. Mungkin berita itu ialah lama dan dimuat naik semula ke internet. Ataupun gambar. Gambar mungkin diedit menggunakan Photoshop. Dan akhir sekali ialah fakta. Kita kena bandingkan dengan sumber yang sah. Terima kasih, Cik. Bagus ya, banyak input yang telah diberikan oleh Wishwa kepada kita, terutamanya saya suka perkataan Photoshop tu. Photoshop ni memang berbahaya ya, kerana orang yang mahir menggunakan komputer dan sebagainya, mereka ambil contohnya gambar Yuyu, dia ambil muka sahaja kemudian ditampalkan di satu tempat.
Okey, yang tak, kalau yang baik tak apa. Contohnya Yang Yuyu tidak kata baik, kan? melancong ke luar negara di Switzerland. Ambil saja gambar Yuyu dan letakkan dekat latar belakang di Switzerland. Saya bercuti di Switzerland, tak apa. Benda tu tidak membawa apa-apa kesan kepada orang lain. Betul. Tetapi bagaimana kalau tempat itu adalah tempat rusuhan dan sebagainya, tiba-tiba ada orang yang tak suka muka kita, dia ambil gambar kita dan masukkan dekat situ seolah-olah kita berada dalam situasi tersebut. tidak Ini yang baik, kita kata betul. penyebaran yang tidak baik, berita palsu seperti ini. Dan juga satu fakta yang Wiswa sebut tadi, ada berita yang sudah keluar lama, mungkin 5-6 tahun dahulu. Tiba-tiba ditimbulkan semula sekarang seolah-olah berita itu berita baru. Boleh menyebabkan ketidaktenteraman dalam kalangan rakyat. Betul, Cikgu. Contoh katakan jangan pergi ke tempat X kerana ada pergaduhan berlaku. Sebenarnya tak ada apa pun yang berlaku di situ. Saya pernah melancong ke sebuah negara ya. Semasa di Malaysia saya diberitahu bahawa tempat itu banjir. Banjir, sangat banjir, tak boleh bergerak ke mana-mana. Sedangkan saya dah pun tempah percutian tersebut. Dan bila saya tanya tour guide saya, dia kata sini langsung tak hujan pun. Mana dapat berita kata banjir kan? Mendatangkan panik yang tidak So keluarga menentu. saya tak berapa gembira ya untuk membenarkan saya pergi. Tetapi bila pergi ke sana, kering kontang. Satu titis hujan pun tak ada. So saya memang menikmati percutian saya dan balik. Ini yang kita kata jangan sebarkan berita palsu kerana boleh mengganggu bukan sahaja orang tetapi juga kegiatan ekonomi sesebuah negara tersebut. So ini yang sangat penting ya kalau kita lihat. Okey, baiklah. Seterusnya mungkin siapa lagi yang belum berkongsi pandangan? Loshini. Okey, Loshini Saya, boleh Cikgu. beri pandangan? Kita tidak harus menyebarkan sesuatu berita secara copy and paste. Kita perlu menyemak suatu kandungan sebelum menyebarkan kepada orang lain. Kita perlu elakkan sikap sharing is caring. Ini kerana maklumat tersebut boleh mengganggu emosi orang lain. Selain itu, Cikgu, ada orang sebarkan sesuatu berita kerana suka-suka. Kita tidak boleh didakwa jika menyebarkan isu-isu tidak benar. Kita Itu boleh saja, Cikgu, yang kita saya boleh dapat. didakwa atau kita tidak boleh didakwa? Cuba baca balik ayat Kita terakhir. tidak Kita akan didakwa. Kita boleh didakwa. Ya. Kita boleh didakwa jika kita menyebarkan berita palsu. tidak Isu. benar. Tidak. Okey. Benar. So ini satu lagi ya. Kita perlu sangat berhati-hati. Apa kita buat pun kita perlu berhati-hati ya. Okey. Kerana saya rasa terutamanya orang yang terkenal di media dan sebagainya seperti Yuyu, bintang filem dan sebagainya, banyak berita palsu yang akan disebarkan semata-mata untuk menjatuhkan imej mereka. So kita tak mahu ya orang yang tak kisahlah terkenal atau tidak terkenal tapi impak ke atas orang tersebut. Bayangkanlah jika satu berita buruk tentang seorang anak gadis disebarkan. Kemungkinan dia tidak boleh berfikir dengan rasional dan dia mengambil langkah contohnya membunuh diri dan sebagainya. Dan kita pernah membaca berita seperti ini ya. Mereka tidak dapat menghadapi berita palsu seperti ini dan mereka mencari jalan yang salah. Jadi kita perlu sangat berhati-hati ya bila kita menyebarkan suatu berita, pastikan berita itu benar baru kita berkongsi. Didik TV KPM